Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan izinnya kita telah pun sempurna dengan 15 puasa. So dah malam ni dah masuk malam yang ke-16 puasa Ramadan. Alhamdulillah, dan kita pun semalam dah panjang lebar kita belajar tentang syahadah, tentang kalimat-kalimat agung. Ya, kalimat agung yang mana kalimat itu merupakan kalimat iman, Islam dan ihsan. Baik, jadi saya tak nak sentuh lagi dah. Semalam kita dah sentuh. Jadi sementara kita di dalam bulan Ramadan yang mulia, jadi malam ni kita nak bincang sedikit tentang puasa Ramadan. Baik, so jadi yang kita nak bincang ni, tajuk ni memang bukan agak luar biasa, tapi tajuk yang cukup menarik yang bagi menjelaskan tentang bagaimana terjadinya puasa itu dalam keadaan kita, sama ada kita orang yang beriman ataupun sekadar kita hanya orang yang Muslim semata-mata. Ini tajuk yang agak menarik untuk kita bincang dan agak penting supaya kita dapat kawal diri kita bagi mengharungi lagi 15 hari insya-Allah puasa Ramadan jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so jadi mungkin benda ni jangan-jangan kita bicarakan. Jadi secara umum tu, apa yang saya nak sebutkan malam ni, kita tak tinggal tau. Kita tak tinggal kalimat syahadah tu. Kita tetap bawa. Jadi yang dalam malam ni punya kita nak perbincangan tu, macam mana kita nak mengaitkan persoalan iman dengan puasa. Dan iman tu apa benda iman tu? Iman selama hari ni, kita yang mengatakan kita ni beriman tu, so kira orang lah. Saya suka lagu tu. Kita fikir kita dulu. Jangan tengok orang sangat. Selama ni kita mengaku kita beriman ni, macam mana keadaan iman tu? Iman yang ada pada kita tu, sekiranya kita betul-benar beriman, sekiranya kita betul-betul beriman. Jadi apa kaitan, bagaimana kita nak mengaitkan antara iman dengan puasa ni? Sama juga iman dengan puasa, iman dengan solat, iman dengan zakat, iman dengan haji. Hakikatnya dalam ibadat ni, seperti yang saya sebut semalam, syahadah ni dia center, dia tiang seri. Daripada syahadah itulah akan lahirnya, terbitnya puasa, solat, puasa, zakat, haji tu. Maka contents, inti, isi padu yang berada dalam syahadah tu wajib dibawa ke dalam 4 lagi amalan tu. Bagi menyempurnakan. Sebab syahadah ni dia tiang seri, dia ibu. Dalam dia mengandungi iman, Islam, ihsan. Jadi pada setiap amal ibadat kita, hendaklah dibawa syahadah tu. Kalau tak ada syahadah, amalan kita tak ada nilai. Amalan kita buat tu sia-sia saja. Sebab dia tak bawa masuk ketiga-tiga tu. Iman, Islam dan ihsan tu. Ni kita nak kena faham baik-baik. So jadi persoalan kita bulan Ramadan ni, kita dengar hari lah, kalau dalam YouTube ni semua orang cakap tentang puasa mabrur. Ni 10 hari pertama begini. 10 hari kedua begini dan begitu. Dan 10 hari ketiga masuk begini dan begitu. Lebih kepada tentang Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi pernah tak kita terfikir, apakah perkara yang paling penting untuk kita kawal nafsu kita ketika berpuasa ni? Dan bagaimana nak mengawal diri kita tu supaya puasa tu betul-betul mabrur? Sebab mabrur ni tingkatan
yang tinggi. Maknanya mabrur tu Allah terima. Allah terima puasa kita tu. Jadi puasa, kalau puasa saja atas nama adat, tak jadi apa puasa tu. Macam puasa hari ni lah. So jadi perkara yang paling penting sekali, paling asas adalah persoalan keimanan. Jadi bila kita nak puasa, kita nak kena bawa masuk. Bila kita masuk dalam wilayah puasa tu, masuk je Ramadan, wilayah tu maksud dia daerah puasa tu. Macam dalam lingkungan puasa tu, apa kita patut buat, maksud saya gitu. Yang saya sebutkan wilayah, daerah, samalah. Jadi bila masuk saja dalam puasa tu, apa yang kita kena buat? Maka kita kena kerjakan ibadat puasa tu dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Mana kena ada iman. Kita tak boleh marah puasa tu. Kenapa datang puasa ni? Dah aku tak boleh nak makan siang. Lepas tu bila tengah hari petang ingat nak makan je. Jadi tak sampai hakikat puasa tu sendiri. Sebab puasa tu sendiri bermaksud menahan diri. Kena tahan. Mana kena sabar. Sabar ni pula duduk atas martabat maqam nafsu mahmudah. Nak sabar ke puasa tu pun ada hal lagi. Nak sabar dalam puasa tu dia duduk tempat mahmudah. Kalau dia duduk tempat mazmumah, duduk kira nak makan yang kita baca yang semalam tu semua tu, ke perkara yang dikeji syarak tu. Jadi puasa tu dah tak ada nilai lagi dah. Dah puasa tu tidak beriman. Maksudnya kita masuk ke dalam puasa tu bukan dalam keadaan kita tu beriman kepada Allah. Dah iman kita tak nampak. Begitu tak tahu pula iman tu ada tak ada kat kita ni. Kita tanya juga, aku ni beriman ke tidak? Yelah, tak apalah. Kamu beriman tak beriman tu saya tanya tadi. Kamu tahu iman tu macam mana rupanya? Macam mana iman kau duduk kat kita? Semalam saya ulang balik. Apa kata Nabi iman tu? Iqrar. Syahadah. Iqrar bil lisan. Wa tasydid bil qalbi. Wa amalan bil arkan. 3 bahagian tu iman. Mana kena syahadah balik. Semalam kita sebut, Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa memperbanyakkan, memperbarui iman dengan membanyakkan zikrullah, la ilaha illallah. Sebab di situ lahirnya kalimat iman tu. Baca tu saja, mana bila kita baca dengan meneguhkan hati kita tu, kat situ Allah teguhkan hati kita, maka iman duduk kat situ. Iman ni keyakinan. Keyakinan. Iman tu keyakinan. Dan keyakinan tu ada rupa tak? Ada rupa. Selain daripada Allah semua ada berupa. Sifat ada sifat dia. Baik. Jadi bila kita masuk, kalau tanpa iman, jadi puasa tu hanya puasa adat. Tidak puasa syarak. Sedangkan yang Allah perintah ni puasa syarak. Jadi ini yang kita nak bincang malam ni kan. Dipelik sikit tajuk ni kan. Jadi iman tu lah. Bila kita bawa iman ke dalam ibadat puasa kita tu, iman ni yang akan menjaga rohani jasmani kita. Dia jaga rohani jasmani daripada kita terjebak ke dalam perkara-perkara yang sama ada haram ataupun yang makruh. Tu iman. Tapi kalau tak ada iman, macam benteng lah iman ni. Kalau tak ada iman, tak ada benteng, dia redah je lah apa yang dia nak buat. Dia tak ada protection. Dia tak ada PPE lah. Kalau sekarang ni pakaian PPE, dia tak ada face mask. Dia tak ada face mask yang tu macam plastik tu. Dia tak ada benteng nak menahankan diri dia. Dan iman pula, itu kerja iman. Dia mempertahankan. Bila iman tu duduk kat kita, dia tendangnya keluar kufur dengan maksiat dalam hati tu. Maka keinginan syahwat tu dah tak ada dah. Tinggal apa yang Allah dan Rasul nak saja. Itu iman dalam apa maksud puasa tu. Kalau puasa tu kita faham puasa tu menahan diri tu. Daripada apa menahan diri? Jadi menahan diri daripada yang tak makan, tak minum dan tak setubuh di siang hari. Sebab tu, bila kita masuk je dalam wilayah puasa ni, hanya disebabkan kita orang Muslim semata-mata, maka puasa itu hanya sekadar tak makan je. Tak minum, tak setubuh. Itu saja. Lepas tu, dia walaupun kita dalam keadaan Muslim, bila masuk ke puasa, ibadat ni, kita kena masuk dengan iman. Bila masuk dengan keadaan kita beriman kepada Allah, maka baru jadi puasa tu, puasa yang mengikut syarak. Sebab puasa dengan iman, ialah puasa yang dituntut oleh syarak. Sangat berbeza, jauh berbeza daripada puasa ataupun semata-mata puasa biasa ataupun puasa adat. Ni kita nak sentuh sikit antara adat dengan syarak. Adat ada rukun dia, syarak juga ada rukun dia.
Tahu rukun syarat, rukun adat berapa, rukun syarat berapa. Dia tengah ngaji tauhid, kita jumpa kat situ. So bila mengaji macam ni, kita nak faham adat tu siapa dia? Adat tu maknanya pekerjaan biasa bagi manusia awam ni. Apa yang manusia biasa buat? Adat. Tapi adat bila bertemu dengan syarak, kalau adat tidak menepati syarak, kena tendang adat tu, kena ambil syarak. Kalau tak sesuai, kalau adat tu boleh pakai, macam kita buat lah. Berendui lah, anak kecil dan sebagainya, yang tidak menyalahi syarak, tak apa, benda tu buat je lah. Bila adat tu menyanggahi syarak, maka kena tinggal adat tu. Kena ambil syarak dulu. Pasal syarak ni hukum Tuhan. Adat tu hukum kebiasaan dalam komuniti, dalam masyarakat kehidupan kita, apa yang kita buat. Baik. Kemudian, jadi, bila kena bawa iman tu sekali. Ni akan timbul pertanyaan. Macam mana nak buat iman ni, Ustaz? Macam mana nak buat iman? Dah tak beriman, nak buat iman macam mana? Jadi kita kena tahulah dulu. Betul, kita kena tanya diri kita. Kita ni beriman ataupun tidak? Kalau Islam dah Muslim dah. Semayang lah, apalah itu ini. Ya, kita Muslim dah lah. Tapi persoalan ni, iman tu, dah ada iman ke belum? Iman bukan datang sekali ke dengan Muslim package. Siapa cakap? Muslim tu, orang yang Islam, yang mempraktikkan rukun Islam yang 5 tu, dipanggil orang Muslim. Manakala yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada 6 rukun iman tu orang mukmin. Itu orang beriman. Orang beriman tu dia punya package dan 6 tu, 6 set tu. Daripada aman tu bila malaikati sampai habis tu. 6 tu. Maka dia tahu benda tu, dia praktik benda tu, dia ambil, terima, letak dalam hati dia. Itu orang yang beriman. Jadi kita nak tanya, kita ni ada iman ke tidak? Oh gitu, saya ada lah. Saya kira beriman, tahulah percaya. Dia main macam itu, tak boleh. Dia kena jazam. Dia kena putus. Seperti dia panggil i'tiqadu jazimu mutabiqan lil waqi' an dalil. I'tiqad yang jazam, putus, yakin, tak boleh ada syak, tak boleh ada zon, tak boleh ada waham. Itu persoalan iman. Yakin apa jadi hidup mati pun iman. Bukan senang nak sampai pangkat itu. Bila kita tengok orang sampai pangkat itu, kita kata, masya-Allah hebatnya orang ni. Itulah iman. Punya ramai manusia, dia seorang yang macam tu. Maknanya dia seorang tu yang ada iman. Yang lain entah. Wallahu a'lam. Bukan saya, bukan kita menentukan orang tu beriman atau tidak. Dia, tubuh badan dia sendiri, tuan tubuh tu sendiri, dia kena tentukan dia beriman ataupun tidak. Nak larat nak harap orang. Nak tanya orang, saya datang, Ustaz, saya ni beriman ke tidak? Manalah nak tahu, iman tu soal kamu, kena mengaji. Itu yang suruh mengaji tu, nak faham. Baik, jadi hakikat puasa tu ialah menjaga apa sahaja zahir dan batin pada diri kita. Daripada dibatalkan oleh Allah Ta'ala tu. Maknanya, bukan sekadar tak makan tak minum. Malahan, banyak lagi yang lain-lain. Meribah, mengumpat, datang perasaan berasa sombong siang-siang hari itu. Berasa takabur, berasa riak, hubud dunia. Itu semua yang membatalkan puasa. Itu semua puasa adat. Selagi puasa itu dikuasai oleh nafsu-nafsu mazmumah tu, yang 10 yang kita belajar kemarin tu. Selagi puasa dikuasai oleh itu, maka puasa tu jadi puasa adat. Dia tak boleh pergi pada puasa syarak. Pada puasa syarak tak duduk kat situ. Itu semua benda-benda yang dikeji. Sifat-sifat yang tercela, yang mazmumah tu semua dikeji oleh syarak. Macam mana syarak nak bertaulan, nak berkawan pula dengan benda yang menentang musuh dia tu? Melainkan dalam puasa tu ada sifat zuhud, tawaduk, kasihkan Allah, kasihkan Rasul. Susahnya kalau puasa macam tu. Memanglah puasa macam itu. Sebab selama hari ni kita tak faham puasa macam kita puasa sekarang ni. Yang tu yang jadi masalah kita. Jadi tak jelas. Kita sendiri tak jelas puasa macam mana yang puasa sebenarnya. Nak jelas macam mana, mengaji pun tak nak. Duk asyik seronok dengan dunianya. Ni kita nak mengaji ni. Okey. So jadi, walaupun kita orang awam, nak kata kita orang bukan awam ni, budak kot tak? Kita ni orang awam. Walaupun kita orang awam, namun mencapai hakikat puasa adalah yang dituntut oleh syarak. Wajib. Sebab nak dapat mabrur tu. Sebab Allah bagi puasa tu mabrur. Tapi walau bagaimanapun kita harap Allah bagilah kat kita. Walaupun kita ni jahil. Tapi kena mengaku dengan Tuhan. Kena mengaku dengan Tuhan kita buat silap. Sebab puasa ni cukup rumit. Sebab tu Allah kata malaikat, hak lain kamu bagi pahala. Catat pahala dia. Tapi puasa kamu tak payah. Aku akan bagi. Tengok susah tak susah. Sebab Tuhan nak bagi. Bila Tuhan nak bagi, maknanya benda ni besar. Benda ni hebat.
So kita nak faham juga macam mana kehebatan puasa tu supaya kita dapat kehebatan puasa seperti mana supaya layak kita menerima ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita masuk kepada syahadah. Kenapa kena syahadah dulu? Sebab nak puasa ni kita tak tahu kita masuk tu kufur maksiat atau tidak. Ni nak mengucap lepas sembahyang malam, lepas sembahyang apa semua nak mengucap syahadah balik, tu beritahu niat. Niat tu kita niat kita adalah dah dalam keadaan mukmin dah. Muslim lagi mukmin dah. Kenapa? Kerana syahadah ni dia menzahirkan keimanan yang hakiki. Tu syahadah. Kita dah belajar. Dalam syahadah tu apa konteks dia? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tu syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So, ada keimanan yang hakiki. Kerana iman tu bentuk dia nur. Iman ni nur, cahaya. Nurullah. Bila cahaya tu duduk dalam hati kita, dia akan membentuk dan menjadi benteng kepada setiap benda yang kufur, yang maksiat. Jadi, kalau ada benda tu kufur maksiat, dia yang akan menentang. Dia akan menendang keluar daripada hati kita tu. Tu kena ada iman. Kalau tak ada iman, maka stay back lah. Kita masih lagi duduk di bawah naungan, bawah payung, bawah kawalan kufur dan maksiat ni. Maka boleh puasa, kan tak boleh. Tapi puasa lagu tu lah. Habis puasa raya, kita perangai balik asal balik. Habis raya, kita balik asal balik. Tak kembali kita kepada fitrah. Sedangkan orang yang merayakan Hari Raya Aidil Fitri itu adalah orang yang kembali kepada fitrah. Baik. Jadi, bersyahadah terlebih dahulu, barulah akan bersyahadah terlebih dahulu akan segera mengeluarkan seseorang itu daripada kufur dan maksiat. Kerana tak sah puasa kalau dia masih kekal dalam keadaan duduk dalam wilayah ni, kufur maksiat ni, munafik, fasik, zalim ni. Kena cepat-cepat keluar. Apa tu susah nak ibadat ni. Siapa kata Islam tu mudah? Tak mudah Islam ni. Kita belajar baru kita nampak mudah. Kalau tak mengaji, susah situlah. Kita tak faham. Kemudian, syahadah menzahirkan iman. Daripada syahadah ni tadi, dia akan menzahirkan keimanan. Bila kita mengucap tu, maknanya kita beriman kepada Allah dan Rasul dia. Kerana iman tu pengawal puasa. Yang kawal puasa kita bukan kita. Tapi, hari ni, yang duk kawal puasa ni kita. Nafsu kita duk kawal puasa. Bila petang je, moh kita yuk. Jom, moh kita ke pasar Ramadan. Alhamdulillah. Musim kuarantin ni, ramai kita selamat. Sebab apa? Dah tak ada dah pasar Ramadan. Sampai pasar pun nama Ramadan. Teruk tak teruk? Manusia buh nama Ramadan. Padahal Ramadan tu cukup mulia. Jadi iman mengawal puasa. Dia pengawal kepada puasa. Dia jaga. Tapi bila kita tak beriman kepada Allah, ataupun iman kita tu nipis, ada iman. Bukan tak ada iman. Ada iman. Tapi iman macam lilin. Macam cahaya lilin. Nak tiup di angin. Nak padam tak padam. Nak padam tak padam. Ataupun iman kata Nabi, usang dah. Macam kain yang buruk tu. Dah jadi macam tu. Ada iman tapi terlalu usang. Maka nafsu akan ambil alih. Nafsu akan kawal puasa kita. Maka nafsu dia akan divert. Dia akan diversify. Semua keinginan-keinginan dia. Dia punya kehendak apa? Dia nak apa nafsu ni? Dia nak makan. Dia nak minum. Dia nak makan itu. Makan ni. Lala beli-beli tak boleh nak makan semua. Masa pergi beli tu, 2 tangan penuh. Balik rumah, suku tangan pun tak habis makan. Itu sebab apa? Sebab nafsu yang menguasai puasa kita. Tapi kalau puasa dikuasai iman, iman bagi dia tak payahlah. Makan sikit kenyang. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi makan buah kurma je. Dah cukup dah untuk beribadat. Itu beza dia. Jadi kita nak kena faham benda ni. Baru kita tak jadi orang yang raflah. Yang duk lara tak tu hala tu. Baik. Jadi, kenapa tadi? Iman pengawal. Sebab iman tu sebagai, iman tu adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Maka kalau orang tu beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah. Dan bila dia takut kepada Allah, apa dia buat? Dia akan menjauhkan diri daripada perbuatan dan kelakuan jahat al-jawarih. Al-jawarih atau niat jahat hati. Al-jawarih ni anggota. Bila dia beriman. Tapi kalau dia tak ada iman, dia tak takut kepada Allah walaupun dia buat maksiat. Dia beli banyak-banyak bazir tu sebab dia mencapai dah innal mubazirin tu. Innal mubazirin tu dia bersahabat dengan syaitan dah. Dia membazir tu saudara syaitan. Bila dia takut, dia tak ada. Tak payahlah dia kata. Beli sedikit cukup. Tapi kita punya kos perbelanjaan kita bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan tak puasa ni. Apa tak kena? Something is going wrong. Maknanya sama ada kita puasa dalam keadaan nafsu mengawal kita ataupun kita puasa iman yang kawal kita. Sekarang ni kita kena buat keputusan. Who is going to control who? Siapa nak kawal siapa sekarang ni?
Kita nak serah kepada nafsu atau kita nak serah kepada iman yang mengawal puasa kita. Maka orang yang beriman, dia akan naik tingkatan yang tinggi. Iman akan kawal segala anggota dia. Maka akhir sekali, puasa dia tu, dia berpuasa dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan mendapat ganjaran di sisi Allah. Kenapa? Kerana puasa orang beriman ialah menjaga dirinya dari syirik kepada Allah. Itu puasa orang beriman. Bukan sekadar tak makan, tak minum. Tapi dia jaga juga takut jadi syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini martabat yang tinggi dari segi puasa tu. Okey. Jadi ini sebahagian nanti kita sambung lagi. Ada lagi bahagian-bahagian yang menarik untuk kita bincang pada malam ni. Macam mana kesan daripada dua kalimat syahadah tu. Sebab tu saya kata kemarin, syahadah ni cukup hebat. Kan? Kalau kita dapat mengaji lah ilmu ni, ya Allah. Tu orang duk tanya saya, Ustaz, kenapa tak ada orang mengajar ke Ustaz? Syahadah ni. Entah, saya pun tak tahulah. Jadi saya duk tengok, tak tahu siapa yang mengajar, siapa yang tak mengajar. Orang duk ambil yang nombor 4 je. So, sebenarnya saya sebut, rukun Islam ada 5. Tu kat kita ada tinggal 4 je. Satu tu hilang, lebuh tak ke mana tak tahu. Tak peduli mana mengaji. Datanglah banyak anak ustaz pun. Duk cerita nombor 4, 5, nombor 2, 3, 4, 5. Nombor 1 tu tak ada sentuh. Ni kita nak sentuh ni. Kita sentuh yang nombor 1 ni. Yang lain orang sentuh dah. Orang dah cerita dah. Kita faham begitu lah. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. So, jadi saya sambung lagi ya. Iaitu tentang bila kita puasa atau kita buat beribadat, ada satu perkara yang kita mungkin tak pernah dengar perkataan ini. Iaitu disebut al-jawarih. Al-jawarih. Jadi yang dikatakan anggota jawarih. So di dalam kitab disebut tentang perkataan dia panjang, dia panggil hifzul jawarih minaz zunub. Hifzul jawarih minaz zunub. Jadi apa yang disebutkan di sini, yang saya nak sebut malam ni, bila kita puasa, kita akan menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk nak puasa ni, nak jaga puasa ni, nak melaksanakan ibadat puasa ni. So semua anggota ni terlibat. Kalau istilah kita mengaji, selalu mengaji dalam kitab ni disebut tentang 7 anggota jawarih. Jawarih ni makna dia anggota tubuh. Maksud jawarih tu anggota tubuh. Jadi anggota tubuh ni adalah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Mata, kepala, tangan, kaki kita apa semua tu, itu adalah nikmat yang Tuhan anugerah kepada manusia. Tanpa al-jawarih, manusia tu tak sempurna lagi. Mana kesempurnaan manusia tu dah hilang dah. Jika salah satu tu hilang, salah satu jawarih tu hilang, maka dia dianggap cacat. Cacat lah, orang cacat. OKU lah. Jadi artinya al-hifzu tu berarti menjaga. Menjaga, memelihara. Menjaga, memelihara. Al-jawarih pula adalah bahagian-bahagian tubuh. Iaitu anggota tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Baik yang nampak ataupun tidak nampak. Yang tak nampak tu macam roh kita, akal kita. Itu semua yang tak nampak. Yang tidak nampak tu. Manakala yang nampak, indera tubuh seperti tangan, kaki, telinga, mata, hidung, mulut, perut, hati. Itu dimasukkan dengan anggota jawarih. Manakala az-zunub itu adalah dosa-dosa. Adalah dosa-dosa. Itu disebut tadi, menjaga. Jadi masuk keseluruhan daripada apa? Hifzul jawarih min az-zunub. Jawarih min az-zunub adalah memelihara dan menjaga anggota tubuh dari segala dosa sehingga dirinya dapat terpelihara dari maksiat dan terhindar dari azab Allah. Itu maksud dia gitu. Ya? Boleh dapat tak?
Okey, saya ulang balik. Jadi, itu maksud macam mana kita kena jaga. Sebab anggota jawarih ni. Jawarih juga merupakan amanah Allah. Jadi, apa yang Tuhan bagi kita tu adalah amanah Allah. Allah amanahkan pada kita yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Kita tak boleh khianat. Kita tak boleh khianat dengan menggunakan segala nikmat-nikmat anggota tubuh. Al-Jawarih tu yang Allah bagi kat kita. Maknanya, bila Allah bagi kat kita tu, kita kena gunakan nikmat Tuhan ni, Jawarih ni, untuk benda-benda yang kebajikan. Bukan kepada benda-benda yang kemaksiatan. Dan kita kena jaga daripada dia buat dosa. Mata buat dosa macam mana, telinga buat dosa macam mana. Maka siapa yang melanggarnya, dianggap dia telah melakukan kezaliman terhadap jawarihnya. Dia sendiri buat zalim kepada anggota jawarih dia, kepada anggota tubuh dia. Bila dia buat dosa dengan mata dia, maka dia berdosa dengan mata dia. Dia dianggap pengkhianat. Bila dia tak jaga telinga dia, dengar macam-macam, lagu lah, apa benda lah, segala teman nenek yang bagi puaskan nafsu dia tu. Maka dia menzalimi diri dia. Pada anggota jawarih yang Allah bagi pada tiap-tiap orang tu, yang Allah suruh jaga anggota jawarih tu. Bukan suruh duk tayang benda tu. Kalau orang perempuan tu, kalau orang betina tu duk tunjuk ke orang dengan rambut dia, duk tunjuk semua ke orang. Duk tunjuk aurat dia. Sedangkan benda tu kena jaga. Dia amanah Tuhan. Pasal Allah akan tanya di akhirat besok, apa kamu dah buat dengan anggota tubuh yang aku bagi kepada kamu dengan jawarih tu. Jadi maknanya kena pelihara daripada melakukan dosa. Maknanya kalau bulan puasa, anggota ni yang dia buat dosa ni, bila dia dikuasai oleh nafsu amarah, sedangkan anggota ni boleh dikuasai oleh nafsu mahmudah. Boleh. Dan dia juga boleh dikuasai oleh nafsu yang jahat. Dia boleh belaka. Tengok siapa yang menguasai dia. Kalau nafsu menguasai, maka anggota tubuh tu tadi, dia akan ikut nafsu. Dia akan buat maksiat. Dia akan buat jahat. Dia akan berzina. Dia akan maki hamun orang. Dia buat khianat pada orang. Dia tipu orang. Macam-macam lagi dia buat. Sebab yang menguasai dia tu nafsu. Tapi kalau iman yang menguasai anggota dia ni, menguasai tubuh badan dia ni, maka anggota jawarih tadi, dia takkan buat maksiat pasal dia beriman. Sebab iman yang mengawal. Bila nafsu kawal kita, hak tu yang duk jadi kacau bilau gitu. Bila kita duduk dalam maksiat tu, bila nafsu tu kuasa kita. Kita tak sedar sebenarnya. Pasal kita tengok kebanyakan orang macam itu. Kita suka banding dengan orang. Kebanyakan orang macam itu. Sebab tu dia panggil orang awam. Dan kita ni kalau dah mengaji, tak boleh dah duduk tempat orang awam tu. Kena tinggal, kena naik lagi ke atas lagi. Kena naik lagi, daki lagi ke atas lagi. Faham tak? Malam ni memanglah benda ni pelik sikit kita nak mengaji. Ada dalam kitab tapi dia tak belajar. Mana ni tak apa, saya terang dulu. Bagi faham. Maka menjaga akan al-jawarih bukan sekadar bulan Ramadan je. Ni kita kebetulan bulan Ramadan. Jadi kita ceritalah tentang puasa. Macam mana nak menjaga jawarih kita, anggota tubuh kita. Nak jaga dia supaya tidak melakukan maksiat. Maka nak jaga ni setiap masa, setiap waktu, setiap ketika. Walau di mana pun kita berada, maka wajib atas kita kena jaga amanah Allah. Maka menjaga tubuh badan kita ni adalah amanah Tuhan. Kita tak boleh binasakan dia dengan maksiat dan dosa. Sebab di akhirat nanti, orang yang mengkhianati amanah Allah ni akan diazab atas sebab dia khianat. Sebab khianat ni munafik. Orang yang munafik ni dia khianat. Dia tak gunakan anggota tubuh, anggota jawarih dia untuk beribadat kepada Allah. Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia buat benda maksiat dan dosa. So jadi, itu begitu. Kemudian, amal anggota ni ataupun amal jawarih ni dia sifat ada tempoh. Dia ada mula, ada akhir. Okay. Bila dia buat maksiat tu? Pagi tadi, jam pukul 10 sampai 10.30. Kerja dia, mengumpat orang. Habis dah. Sekejap tu habis dah. Tunggulah waktu lain. Waktu lain pula. Tu. Itu anggota jawarih. Tetapi,
Hati tak menyentuh. Hati tak ada masa. Hati dia sentiasa on je, hati tu. Hati lagi teruk kalau jahat hati ni. Contoh dalam syirik. Syirik lah, dia tak henti-henti. Tapi anggota jawarih ada waktu dia, ada tempoh dia. Jadi hati ni dia adalah rahsia antara kita dengan Allah. Dan kerja hati tu berterusan, tak berhenti, non-stop. Continuously. Sama ada dia ingat kepada Allah, ataupun dia tak ingat kepada Allah. Tu. Macam mana contoh hati tu? Ikhlas. Mengharapkan redha Allah. Takut dan harap. Khauf dan raja'. Sabar, syukur, redha, bersangka baik kepada Allah. Semua nafsu mahmudah. Jadi kita dah mula faham sekarang ni bahawasanya bila nafsu menguasai kita ni, maksud saya nafsu juga, tapi nafsu yang jahat yang kita sebut kemarin, nafsu amarah, nafsu lawammah, nafsu mulhimah. Bila nafsu ni menguasai kita, maka kita, segala anggota jawarih kita akan buat dosa, buat maksiat, sehinggalah iman ambil alih. Nafsu juga, bila nafsu tu naik ke martabat mutmainnah, maksudnya dia dah mula beriman kepada Allah dah. Ketika itu dia dah naik makam iman. Naik situ baru dia yang menguasai anggota tubuh badan dia tadi, anggota jawarih dia adalah iman tadi. Maka bila iman menguasai, maka tak ada lagi dia buat maksiat dah. Dia jaga sungguh-sungguh. Sebab dia ada iman. Sebab imannya beriman kepada Allah, yakin dia kepada Allah. Maka dia tak boleh buat maksiat dah. Pasal dia tahu azab Tuhan tu sangat pedih. Faham tak macam tu? Tak apalah, tak faham sikit-sikit pun tak apa. Tapi nak sebutnya, bahasa mudahnya, saya nak kenalkan perkataan al-jawarih tu malam ni. Maknanya anggota tubuh. Baru kita nilai. Bila kita faham anggota tubuh kita amanah Tuhan, bila amanah ni, apabila berkata-kata, apabila berkata, dusta ia. Apabila berjanji, mungkir ia. Apabila dia amanah, khianat ia. Sama ada khianat itu dengan Allah atau dengan sama manusia. Begitu juga dengan apabila berkata-kata, dusta ia, sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia, dengan makhluk. Apabila berjanji, betul juga berjanji dengan Allah dan juga makhluk. Apabila dia amanah, khianat, sama ada amanah dengan Allah ataupun amanah dengan sama manusia. Sama je. Itu maknanya orang yang meletakkan diri dia tu di tempat yang itu, maka dia dipanggil orang munafik. Bila dia tak jaga anggota tubuh badan dia daripada melakukan maksiat. Kaki tu bawa pergi tengok Tesco lah, pagi tempat-tempat yang maksiat tu cukup suka pergi. Ada expo sikit lah, ada orang main tu ini pergi. Tempat tak ada faedah, maksiat tak ada faedah. Lepas tu bila kita jangan pergi, dia kata, kalau orang Kelantan kata, darat mu ni. Darat lah, kira orang darat jakun. Ni dia orang moden. Ada tempat maksiat pergi. Ada tempat orang buat kugiran pergi. Ada tempat orang buat lagu-lagu pergi. Tu. Dia model lah tu. Sedangkan itulah benda maksiat paling besar sekali. So banyak benda maksiat gini. So kita faham gitu. So jadi malam ni insya-Allah saya nak kenalkan tu perkataan al-jawarih tu. Bila kita dah nampak, macam ni kita faham. Jadi kita sekarang ni, apa tugas kita? Ni bulan puasa ni. Supaya puasa tu mabrur, maka kena jaga semua. 7 anggota tu. Nak jaga 7 anggota tu. 7 anggota kena jaga bulan Ramadan ni. Jadi, okey. Ada. Tadi saya sebut dah. Kalaulah nafsu yang 3 tu tadi, amarah, lawamah, mulhimah. Kalau nafsu tu yang menguasai kita, maka segala anggota jawarih ni tadi akan ikut macam mana nafsu tu punya layanan. Dia layan macam mana? Layan dia best lah. Nak makan ayam sedap-sedap. Dia tak malam nak makan nasi Arab. Tu dia layan nafsu. Apa lagi dia layan? Jangan cakap lah kalau buka puasa ni. Macam-macam lah layanan dia. Itu diri jasad yang dikuasai oleh nafsu. Nafsu yang sama. Nafsu yang satu juga. Tapi setelah nafsu tu dididik, diterbiah sehingga dia naik kepada martabat mutmainnah, maka dia telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu tak ada lagi lah sebelum ni. Perangai-perangai yang haru biru, yang karut marut yang sebelum ni, maka dia mula meninggalkan benda-benda buruk. Dia mula mendaki naik kepada tempat yang lebih tinggi lagi, iaitu mutmainnah. Ketika dia beriman, masa dia beriman tu, tak ada lagi lah dia buat kerja yang karut-karut. Maka segala anggota tubuh dia, segala anggota jawarih dia dah mula untuk menghadapkan diri mereka kepada Allah. Dan tak ada lagi maksiat dan dosa yang dibuat oleh anggota tubuh. Maka barulah nama dia, kita jaga amanah Allah. Sebab Allah bagi kat kita
jawarih ni, anggota tubuh ni, supaya kita jaga sebab dia adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota tubuh tu nikmat. Cuba bayangkan mata tak ada. Cuba tengok orang buta macam mana jalan. Susah tak? Susah kan? Nikmat tu. Melihat tu satu nikmat. Jadi nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkata-kata. Cuba tak boleh cakap. Cuba tengok orang kena stroke macam mana. Kita kena ambil iktibar. Tak boleh cakap dah. Dia cakap pun bunyi gitu. Sebab apa? Allah tarik nikmat itu. Itu nak kena jaga. Pasal tu nak kena buat benda molek. Nak kena buat benda baik. Supaya kita tidak mengkhianati nikmat yang Allah bagi atas kita tu. Ni tangan tu jahat. Dia nak itu nak buka sana tangan ni. Tangan pun nak buat. Dia tak nak kawal dah. Pasal nafsu tu dah. Bila nafsu tu menguasai kita, dia control the whole body. Physical and spiritual. Rohani jasmani dia kawal. Sedangkan mata kita tu, kelilipan mata tu. Setiap kelipan mata tu kena ingat kepada Allah. Setiap nafas yang keluar masuk tu. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap kelipan mata. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Nafas yang keluar masuk tu. Tarik keluar masuk tu. Sehari berapa? 124,000 tu. Kali nafas keluar masuk tu satu hari. Ada dama wasi'ahu ilmu. Semua tu dalam takluk kerudat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu semua tu apa yang kita buat. Kita nak tipu Tuhan pun Tuhan tahu. Tuhan tu bersifat ilmu. Allah Maha mengetahui. Baik. So kita dah faham dua benda ni maknanya lepas ni kita faham pertama, anggota adalah nikmat Allah bagi kita, suruh kita jaga anggota tubuh. Manakala kita faham lagi, kalau sekiranya nafsu menguasai diri tubuh badan kita tu, maka dia akan heret tujuh anggota kita tu ke dalam lembah maksiat dan dosa. Melainkan kita ada iman. Sedangkan maksud ayat tadi, hizbul jawarih minaz zunub tu maknanya memelihara dan menjaga anggota tubuh dari segala dosa kecil dan besar. Manakala bila kita dah beriman, kita keluar dah daripada wilayah mazmumah, naik kepada mutmainnah tu, wilayah beriman kepada Allah, maka ketika itu bila syahadah tu dah masuk dalam tubuh badan kita, maka insya-Allah benda yang sama juga, tubuh badan yang sama juga, dulu tangan yang sama juga, dulu tangan ni buat maksiat, mata ni buat maksiat, kaki ni buat maksiat, telinga ni buat maksiat, lidah ni buat maksiat. Selepas naik kepada iman, maka anggota yang tadi dulu buat maksiat, tak buat maksiat dah. Maka anggota ni pula jadi yang sangat-sangat beriman kepada Allah, sangat soleh, sangat warak, sangat zuhud kepada Allah. Itu beza dia. Benda yang sama je. Kita nak tukar tempat tu je. Macam mana nak tukar tempat tu? Itu yang kena syahadah balik tu. Asal-asal balik syahadah balik. Jangan pula ada orang cakap saya, ustaz tengah ajar sikit syahadah. Syahadah lah, nak cakap apa lagi? Bukan ada benda lain nak cakap dah. Baik ya, nanti kita faham dulu yang tu. So, jadi ni bahagian ni tentang jawarih. Wallahu. Baik ya. Jadi alhamdulillah. Kita sambung lagi sebahagian lagi. Tajuk ni memang kita perlu belajar. Kita kena belajar. Tidak kita tak faham. Tidak kita duduk tak kisah. Anggota tubuh tu kita tak kisah pun, kita buat lebih kurang je. Kita buat maksiat pun macam main-main. Sebab kita duduk nampak orang kafir buat. Kita duduk ikut follow orang kafir. Itu jahatnya kita tu. Jadi kita kena belajar faham hari ini. Bahawasanya manusia ni Allah ciptakan dalam keadaan sangat sempurna dan istimewa. Tidak seperti makhluk lain, seperti malaikat ataupun jin, syaitan ataupun haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Macam mana Allah ciptakan manusia? Tengok dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tu manusia, tu dia katakan manusia al-insan tu. Dan al-insan ni pula kalau tengok, memang sifat dia lara, sifat dia pelupa, suka lupa. Sifat manusia ni. Sebab adanya nafsu tu, macam banyak hal lah. Kemudian, apa yang membuat manusia diciptakan dalam keadaan sempurna? Apa perkara? Apa benda? Sehingga manusia tu lebih sempurna lagi daripada syaitan. Even malaikat sendiri. Jin pun cemburu dengan manusia.
Sebab dia tak dapat macam mana manusia dapat. Mana ciptaan Allah yang paling agung adalah manusia. Jadi paling tidak ada 3 komponen utama yang kita tengok, yang kita boleh belajar malam ni. Yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi makhluk yang paling sempurna. Iaitu apa? Akal, roh dan jasad. Ni 3 benda ni yang tak ada pada makhluk lain. Pecahan ada lah. Tapi yang ketiga-tiga ni tak ada. Hanya ada pada manusia saja. Maka manusia jadi jahat bila dia mengambil salah ambil, bila dia tak ada panduan. Maka ketiga-tiga ni kena dikawal oleh syarak. Kalau syarak tak kawal, hancur lebuh habis. Lebur habis ketiga-tiga ni. Lepas tu dia kena ada pengawal dia. Macam mana kambing, kena ada gembala dia. Akal begitu juga, roh begitu juga, jasad begitu juga. Kena ada gembala. Pengawal dia apa? Iman pengawal dia. Kena pengawal dia. Maka sebab tu kita kena duduk dengan Allah. Sebab Allah tu menolong kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menolong orang-orang yang beriman. Jadi 3 komponen ni adalah merupakan satu tim. Satu pasukan yang tak boleh dipisahkan kerana ia ni, 3-3 ni adalah saling lazim melazimi antara satu sama yang lain. Kalau salah satu hilang akal, orang panggil apa? Majnun, gila. Jadi, apa kemuliaan akal? Apa dia sifat akal? Akal yang Allah bagi kat kita ni. Apa sifat akal? Akal ni adalah suatu sifat yang Allah jadikan kepada manusia untuk membezakan antara manusia dengan haiwan. Tu beza dia. Kalau haiwan tak ada akal, kita ada akal. Jadi manusia dia tak sama dengan haiwan. Dia boleh fikir, oh nak buat macam ni. Suruh tengok kambing buat rumah. Mampu tak boleh. Manusia boleh buat, dia akan fikir. Dia ada akal dia untuk berfikir. Itu maksud dia. Jadi kerana itu, kalau manusia tak mau gunakan akal dengan baik, kalau manusia tu tak mau guna akal dengan baik, dia tak ubah macam mana binatang, macam mana haiwan. Bila dia tak guna akal untuk berfikir dengan baik, maknanya dia tak fikir dengan adanya syarak di sisi dia. Tu dia fikir cara nafsu. Fikir dengan nafsu tu, maka akal tu jadi jahat. Jadi binatang tu betul lah. Macam binatang, cuba perhati tengok manusia. Bila dia start mengumpat orang, mana dia tak boleh guna dah akal dia. Sedangkan dia tahu mengumpat ni salah. Berdosa. Tu. Jadi kita faham macam itu. Jadi roh, apa peranan roh pula? Roh membuat manusia mampu bergerak-gerak. Dan melakukan aktiviti. Pergi sana, pergi sini. Roh tak ada, kita mati. Badan jadi kaku. Dan apa kata? Jika roh hilang daripada dalam tubuh manusia. Apa yang jadi? Satu tu hilang, roh. Maka tak ubahnya seperti mayat yang terbujur kaku. Kaku dah. Bila roh tu ditarik keluar oleh Allah. Yang 3-3 tu Allah bagi. Bila Allah tarik satu tu, roh tu, maka jadi matilah. Mayat tak bergerak. Tak mampu lagi dah nak bergerak. Kita tengok orang kena stroke, sudahlah. Orang panggil apa? Mati sebelah badan. Bagian yang tak bergerak tu, cuba kita katakan, bang, pakcik, angkat tangan. Tak boleh, dia kata. Kita tengok dia pun tak boleh. Tak boleh langsung angkat. Nampak tak? Tu baru stroke, belum mati lagi. Jadi jangan kau bergerak-gerak, kita nak tepih lalat seekor depan mata kita pun tak mampu. Kalau dah tak ada roh. Ya, itu bagian roh. Manakala jasad pula, jasad sangat diperlukan oleh manusia. Jasad ni jisim lah. Kita belajar kemarin. Wujudnya jisim kita duduk dengan arat tu. Di mana jasad duduk, dia mengambil arat, mengambil ruang kat situ. So dia jenis jisim. Jisim yang besar lah, jisim ni. Macam batu bongkau tu lagi jisim yang lagi besar. Baik. Jadi jasad ni sangat diperlu oleh manusia tadi. Sebab roh nak letak kat mana? Roh dengan akal nak letak kat mana? Kena ada jasad. Jadi kalau manusia tak ada jasad, apa jadi kat manusia ni? Macam jin lah. Manusia jadi macam jin syaitan tu lah. Tak ada jasad. Syaitan tak ada jasad. Ataupun malaikat. Malaikat juga tak ada jasad. Malaikat daripada nur. Maka jin dan syaitan daripada al-marij. Mana daripada api. Pucuk api tu yang panas tu. Itu kejadian dia. Itu kejadian jin. Malaikat daripada nur.
Kedua-dua tu tak ada jasad. Yang ada jasad manusia je. Betul manusia tu Allah kata ahsanu taqwim tu. Sebab dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baik ciptaan Tuhan tu. Jadi maknanya alangkah baiknya kita. Kalau kita seperti malaikat, Allah muliakan. Kami cerita kalau tak ada jasad tadi. Kalau macam malaikat tak apalah. Takut jadi macam syaitan dengan jin tu. Na'udzubillah. Ini peranan jasad yang Allah bagi kat kita tu. Kita nak faham jasad kita ni. Kalau tak ada jasad macam mana jadi? Namun, bila kita dah faham, maknanya kesempurnaan manusia ni adalah relatif. Yang berkait rapat antara satu dengan yang lain. Dan 3 komponen ini yang Allah anugerah ni diharap manusia itu mampu menjalankan perintah Allah dengan maksimum dan baik. Maknanya yang syukur kepada Allah. Macam mana syukur? La in syakartum la azidannakum. Allah kata kalau kamu syukur akan nikmat aku tambah-tambah lagi. Syukur tu berarti menggunakan segala nikmat Tuhan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maknanya kita letakkan diri kita di jalan yang kebaikan. Contohnya, contoh macam yang kemarin dulu kita belajar tentang macam mana nak duduk dalam kumpulan khairul ummah, umat yang terbaik. Apa kita nak gunakan anggota tubuh badan kita tu? Macam mana kita nak jadikan kita nak gunakan kita kata nak make use anggota kita supaya dapat faedah. Kita jadi orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maknanya mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu the best. You are the best among the best. Sebab apa? Buat kerja Nabi. Buat kerja Rasul. Tak ada kerja paling mulia. Mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu yang paling mulia kerja dia atas muka bumi ni. Janganlah sampai tak kerja pula, duk buat benda tu saja. Kenalah kerja, berniaga lah apa semualah kan. Sebab imam-imam yang besar-besar pun buat kerja. Junaid Al-Baghdadi dalam mazhab tasawuf, apa kerja dia buat? Berniaga, jahit kasut, mengajar Quran, mengajar mengaji. Allah, hebat-hebat tapi kerja. Tapi dalam masa yang sama, hati dia Allah, 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 Allah. Tetap dia tak tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kita yang kita belajar malam ini. So jadi dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan puasa ni, bagaimana nak menggunakan segala anggota jawarih kita? Kita nak faham supaya kita tidak melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah faham, kita baru boleh jaga. Selagi kita dah buat maksiat ni, bila kita tak reti, kita tak faham. Kita dah faham dengan akal kita tu. Jangan bodoh sombong kita tu, duk berasa pandai tu. Itu masalah kita. Bila orang mengajar tak nak ikut, dia duk berasa dia pandai. Alah. Nampak tak? Orang ngajar ni nak bagi reti. Nak bagi faham supaya jangan buat salah. Bukan nak tegur dia. Tak ada siapa keteringin nak tegurnya. Sebab tu. Jadi bila kita berdakwah macam ni, kamu tak suka apa aku dakwah juga. Sebab bagi hidayah bukan aku Tuhan. Sebab tu pendakwah dia tak boleh malu. Dia tak boleh ada penat, tak boleh ada letih. Dia buat kerja dia. Itu kerja pendakwah. Makan gaji dengan Tuhan. Pendakwah ni makan gaji dengan Tuhan. Aku suka Tuhan lah. Tapi kerja jalan. Kerja kita buat. Nak bagi manusia ni faham. Itulah kerja Nabi. Sebab tu Allah hantar Nabi. Sebab manusia ni pelupa. Manusia ni ghaflah. Lara. Tak ingat. Kena peringat balik. Kamu ingat tak kamu janji dengan Tuhan dulu di alam roh dulu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina, Allah kata. Bukankah ni Tuhan kamu? Ya, kita kata. Kita bersaksikan. Syahidina, kau Tuhan kami. Tapi tiba kemarin lupa semua kita tentang perjanjian kita dengan Tuhan. Maka Nabi diutuskan oleh Allah. Hei Muhammad, hei Adam, hei Hud, hei Musa, pergi ke bunuh. Kamu aku lantik sebagai utusan. Pergi, peringat balik, remind balik mana manusia itu perjanjian mereka. Takut dia orang lupa. Jadi bila Nabi dah habis, dah wafat dah Nabi. Siapa yang peranan sekarang ni? Kita bukan zaman macam dulu ada Nabi. Kita dah tak ada Nabi. Maka ulama-ulama yang peranan pula. Ulama menjadi waris pada para Nabi, ulama. Kita ni walaupun tak ulama, tapi kita nak juga duduk tempat khairul ummah yang terbaik. Nak buat kerja Nabi. Sikit pun nak buat. Di akhirat esok Tuhan tanya, memang ada. Besar apa? Besar zarah saja. Tapi sebab besar zarah tu kerja mulia, kerja Nabi, Allah kata, masuk syurga. Masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku, kata Allah. Masya Allah. Bila kita buat benda yang Allah suka, walaupun besar zarah, tapi kerja tu kerja Nabi, insya-Allah Allah akan letak campak kita ke dalam syurga dia. Jangan buat kerja maksiat besar zarah pun. Nanti kena neraka. Nauzubillah. So ini bahagian yang penting. Maknanya kita dah faham, kita ni adalah manusia yang paling sempurna ciptaan dia. Dan kita ada 3 benda. Kita ada akal, kita ada roh, kita ada jasad.
dan ketiga-tiga tu adalah saling lazim melazimi antara satu dengan yang lain. Maka akal untuk berfikir. Akal ni Allah jadikan untuk memikirkan akan ilmu nazariyah, yakni ilmu-ilmu yang kena fikir dan membezakan antara manusia dengan haiwan. Tu akal. Manakala roh pula, roh ni dia menghidupkan. Adanya roh dalam badan menghidupkan dan manusia mampu bergerak sana sini. Hilang roh, maka mati manusia tu. Manakala jasad pula, jasad ni tempat tersimpannya segala akal dan roh dalam jasad tu. Jadi kalau tak ada akal dengan roh, manusia jadi macam jin lah. Jadi macam malaikat ataupun syaitan. Sebab apa? Tak ada berjasad, tak ada berjisim, berjirim tu. Yang kita manakala kita ada jisim, ada jasad kita. Jasad ni penting untuk kita. Maka pada jasad itulah Allah bentukkan sifat kita. Ada kepala, ada kaki, tangan, semua tu. Maka itulah tempat anggota-anggota yang Tuhan bagi, yang mana anggota tu wajib atas kita menjaga. Sebab itu amanah Allah. Allah kata, wahai Haikal. Contohnya. Wahai Syidi, contohnya. Kan? Ni aku bagi ke kamu. Jaga olehmu akan anggota-anggota ini. Jaga olehmu. Ini amanah Allah. Amanah aku kepada kamu. Kita mungkin tak dengar sebab telinga kita pekak. Jaga. Nak jaga dengan apa? Maka Allah hantar kepada Nabi syahadah. Bawa lagi 2 kalimat syahadah, kalimat yang agung. Maka barang siapa yang mengucap 2 kalimat syahadah, maka dia akan beriman. Sebab tu bila Nabi tawar pada Abu Jahal tak nak. Tawar pada Abu Lahab pun tak nak. Maka pok-pok Quraisy, adik-beradik Nabi, pok saudara Nabi belaka, semua tak nak. Pasal apa? Mereka tahu kalau mereka mengucap syahadah daripada Rasulullah, maka mereka kena tinggal semua mereka punya apa? Patung berhala Latak dan Uzzah dan lain-lain. Kena tinggal habis. Dia kena ikut Muhammad. Maka dia tak nak mengucap. Sedangkan itulah kalimat yang menyelamatkan manusia atas muka bumi ini. Tapi berapa orang yang tak? Berapa orang yang tak? Dan hari ini macam saya sebut kemarin, kalimat syahadah ni dah ditinggal. Dilupakan. Diperhilangkan dalam silibus pengajian pendidikan kita. Bila syahadah tak ada, kita semayang pun tak tahu macam mana jadi. Kita harap apa iman di mana iman tu masuk ke tidak daripada aku dalam diri aku ni beriman ke tidak? Kita dah terombang ambing. Tak tahu kita ni nak position kat mana iman ke aku. Rasa-rasa macam aku dah beriman. Okey. Macam mana rupa iman tu? Kat siapa yang kamu terima iman tu? Apakah iman tu datang sendiri? Iman ni macam ni lah kot Ustaz ya. Kita nak iman dia datang. Siapa cakap? Duit pun kamu dah cari? Tak? Nak jadi Islam pun dah pergi mengucap, cari tok imam, cari tok kadi, cari mufti, cari jabatan agama, nak masuk Islam. Iman sama juga tu semalam saya sebut tu, Islam, iman, ihsan ni kena terima. Dia datang ikut syahadah. Jadi syahadah ni induk dia punya, dia masterpiece lah. Tu. Pada situlah lahirnya, terbitnya segala yang lain-lain. Tu macam tu kita nak faham. So bila kita tahu dah bagaimana nak menjaga, memelihara ni sebagai amanah Allah, maka kita kena get ready, must be well prepared dengan 2 kalimat syahadah ni. So itu sebahagian ya. Kita sambung lagi Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Boleh sambung lagi. Yalah, mengaji macam ni kadang-kadang memanglah pening. Kalau ikut saya lah, satu slide ni satu kuliah aja. Ada juga orang hantar mesej, Ustaz, banyak sangat Ustaz. Nak buat macam mana? Nama pun kuliah kompres. Kuliah musim Covid. Habis musim Covid habis lah. Nak nama kuliah apa? Nama dia sebut kuliah musim Covid-19. Jadi kompres. Kalau ikut mengaji ni, satu muka surat ni tak sampai kalau dalam kitab ni. Nak kena kupas satu-satu. Tapi saya beranggapan yang duduk dalam pengajian kita ni semua dah pandai-pandai. Orang-orang yang dah cerdik belaka. Doktor ada, ustaz ada, datuk tu ada, semua kira orang-orang yang reti lah. Yang saya beranggapan macam itulah, andaian saya lah. Jadi kita satu ceramah tu satu slide. Nak bagi faham macam itu. Tapi insyaAllah walau bagaimanapun kita cuba buat yang terbaik lah. Ni pun tak tahu, ni pun tengok orang dah mula sibuk dah. Dah boleh keluar malam dah. Tak ada kacau bilau dah. Nak keluar ke berapa boleh. Petrol pump dah buka 24 jam balik. Sikit lagi tak tahu apa jadi. Ada yang mesej, Ustaz, continue lah Ustaz. Macam-macam. Saya pun tengoklah keadaan. Tengok keadaan. Saya rasa kita punya pun dah lama kalau ikut memang lah. Orang yang mengaji ni dia nak mengaji lagi. Lagi pula mengaji macam ni
Senang boleh simpan dalam video kan. Kita boleh dengar balik kan, perlahan-perlahan bila free tu. Baik. Jadi, bagaimana nak menjaga 7 anggota jawarih dan anggota batin jika kita tak bawa iman bersama? Maka kita tidak akan dapat nak kawal mereka ni. 7 anggota ni. 7 anggota yang Allah jadikan sebagai amanah atas kita yang kena jaga. Kan? Ni anggota yang nyata kat kita ni. Baik. Itu tubuh badan kita. Anggota utama. Dia tak sebut sini. Yang kita nak bincang ni tak ada dah bincang pasal jantung. Itu je doktor. Pasal hati, pasal limpa, pasal empedu, perut. Itu kerja doktor nak cakap pasal tu. Ni benda yang Allah bagi kita jaga. Ni ya, hak lain Tuhan jaga. Darah semua Tuhan jaga. Bagi kita lingkup habis. Jadi, persoalan tadi kita masih di persoalan tentang puasa ni dan juga iman. Kalau anggota 7 ni, kita tak bawa iman, duduk ke tempat tu, maka pasti dia akan buat maksiat. Okey, kita tengok yang pertama. Lidah. Maknanya kalau tak bawa iman, kita pasti tak dapat nak kawal lidah kita daripada bercakap yang sia-sia serta mengumpat. Tu lidah. Dia kerja dia, lidah dia seperti disebut lidah tak bertulang. Dia akan sebut apa saja. Dia ikut pada hati tu. Hati tu raja. Raja sebut elok, elok. Raja sebut buruk, buruk. Dia bercakap je. Dia ikut apa kehendak raja. Raja kata pergi cakap macam ni. Kamu umpat orang tu. Maka dia pun umpat orang tu. Jadi tempat punca terbitnya benda jahat ni daripada mana? Arahan-arahan tu. Ada daripada raja, daripada hati kita. Kemudian, nak kawal telinga macam mana? Daripada mendengar lagu dan irama serta percakapan yang lara. Telinga ni kerja dia mendengar je. Dengar orang mengumpat, dengar orang bercakap udur-udur, dia suka dengar. Dengar fitnah, tu. Hal lain saya ceritalah. Memanglah nak dengar lagu dan ada telinga. Mana dengar kot lidah? Mana dengar kot mata kan? Jaga telinga tu pun boleh jadi jahat kat tu. Sebab tu setiap kali kita berwuduk, masa basuh telinga tu minta Allah gugurkan dosa-dosa yang didengar oleh telinga tu. Wuduk ni kita tak belajar lagi macam mana nak wuduk. Wuduk yang sebenarnya. Pasal tempat wuduk tu tempat kita minta ampun tu. Setiap kali sentuhan dengan air wuduk tu. Kemudian nak jaga mata macam mana? Daripada melihat benda yang makruh dan yang haram. Mata melihat. Mata ni kalau ikut paling tempat paling banyak buat maksiat. Daripada mata lah turun ke hati. Cuba tengok orang buat lagu macam mana. Lagu lah tu. Daripada mata turun ke hati. Mata tengok, pas ke hati, hati akan buat keputusan. Contohnya mata tengok seorang perempuan yang cantik. Mata tengok, dia beritahu ke hati, oh cantik perempuan tu. Gelodoklah hati, oh bagus kan perempuan tu, cantik lawa macam mana? Mula dah. Mata tengok kereta, oh lawa kereta ni best lah. Mata lah punca. Bila mata tu tak ada iman kat mata, maka jadilah mata yang kacau bilau. Sama juga dengan kaki. Nak kawal kaki macam mana kalau tak ada iman? Daripada berjalan ke sana sini ke tempat-tempat yang sia-sia dan maksiat. Tangan. Sama juga. Buat benda yang raplah. Benda yang lara tangan tu. Tambah zaman sekarang, tangan ni lagi jahat. Dia duduk download dalam FB lah, dalam WhatsApp lah. Fitnah tak fitnah semua dia tekan. Jari tu. Tangan tu. Pegang handphone tekan macam-macam. Daripada tangan tu dah juga menyebabkan berlakunya macam-macam. Zina dan sebagainya daripada tangan tak dalam handphone tu. Boleh kontak orang tu, kontak orang ni kan boleh kita sekarang ni dah tanpa halangan. Kalau suami isteri pun bini duduk dalam bilik, laki berkantau, laki duduk dalam bilik, bini berkantau. Dia ada handphonenya. Kan? Dah melapasi daripada jangkauan-jangkauan. Ni masalah kita kena bincang panjang bab ni. Bila isteri dengan suami macam mana? Isteri duk buat tu, suami kena tahu. Apa benda yang isteri buat, takut isteri dia buat maksiat dalam handphone tu. Dalam handphone boleh buat maksiat. Sebab tu Dajjal dia bagi kita binasa, dia bagi handphone sebiji. Kalau tak pandai jaga, mula kontak orang tu, kontak orang ni. Ni tangan. Kemudian macam mana nak jaga perut daripada isi dengan makanan yang berlebihan? Tak patut makan, kita makan. Halal, haram, balun belaka. Dapat duit rasuah, duit riba, semua makan. Perut tempat isi semua macam benda. Nabi kata penyakit manusia ni punca pada perut. Kemudian yang ketujuh sekali adalah kemaluan. Daripada menzahirkan keinginan dan khayalan terhadap syahwat. Dia layan syahwat dia tu. Melalui kemaluan itu, keinginan itu.
Baik, jadi bulan-bulan puasa, bulan Ramadan ni nak jaga 7 ni macam mana 7 anggota ni? 7 anggota jawarih ni. Sekiranya kita tak bawa iman sekali. Kita serah kepada nafsu kita. Mu jagalah. Bila nafsu jaga, tengok apa akan jadi. Yang duduk 10 tempat mazmumah tu, yang 10 tu, bila nafsu jaga. Kalau iman jaga, tak jadi. Tu tadi saya sebut dah awal tadi. Kita tanya dia kita balik-balik depan ni. Iman ni, aku ada iman tak ada iman sekarang ni? Tu saya tengok orang. Tanya diri kita sendiri. Kita yang tahu. Kita beriman atau tidak. Orang lain mana tahu hal-hal kita. Sebab iman ni, dia menzahirkan apa? Kebaikan. Hasanah, ketenangan. Kekusyukan, tawaduk. Tu iman. Kalau dia melahirkan bongkaknya, cakap dengking-dengking, gedengung-gedengang macam anjing nyalak tu. Benda perangai makan macam babi tu. Tengok sondai sana, sondai sini. Betul tak perangai tu? Itu Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin tu, kisah perangai manusia tu, tabiat manusia tu, batin manusia tu, ada 2 sifat yang paling buruk sekali. Dia ada 3 sifat. 4 sifat semua. 1 yang baik, 3 tu jahat. Yang buruk, 3 jahat tu. Pertama, sifat babi. Cuba tengok perangai babi macam mana. Dengan tamak halobonya. Kemudian kedua, sifat anjing. Dengki, khianat, fitnah. Ni bengking, garang, sifat anjing. Yang ketiga, sifat syaitan. Syaitan suka fitnah. Laga-laga kau orang. Kalau tengok dalam FB dalam WhatsApp tu, memanglah hari-hari orang post macam-macam. Pelaga orang tu, pelaga orang ni. Yang buat kerja tu dia seronok. Bila orang bergaduh, dia suka tengok. Fitnah. Itu semua syaitan punya sifat. Hanya satu saja yang baik, itu sifat malaikat. Maka keempat-empat sifat ni ada pada kita manusia ni. Macam mana satu nak lawan 3 ni? Cuba bayangkan tengok. Satu je sifat malaikat. Malaikat ni siapa dia sifat dia? Taat kepada Allah SWT. Dia tak buat dosa, dia tak dahka kepada Allah. Duduk kat kita. Dan kita ada. Sebab tu manusia kalau beriman kepada Allah, dia lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau dia hina, lebih hina daripada binatang. Macam tadi lah. Kita sebut tadi. Bila akal dia tak boleh nak guna, dia tak boleh fikir macam mana Allah suruh dia fikir cara nafsu, cara binatang, maka perangai, maka dia tu sama seperti binatang tu. Silat-silat dia lebih hina lagi daripada binatang ternak. Ini cerita dia. Teruk lah kita ni. Kalau kita bersembang, kalau kita fikir lagi lah. Aku ni macam mana sudahnya. So jadi, justru itu, iman wajib hadir. Di setiap perkataan. Pada lidah. Perbuatan. Pada perbuatan, telinga. Mata. Kaki. Tangan. Perut. Kemaluan. Dan juga kelakuan hati. Hati kita tu. Nah, hati tu nafsu tu lah. Hati ni kadang-kadang disebut roh. Kadang-kadang disebut nafsu. Kadang disebut akal. Tu pada hati tu. Benda-benda yang macam tu, benda yang sama je. Maka bila iman hadir di situ, hati kita ni tadi, perbuatan perkataan kita tadi, untuk apa? Untuk agar segala kejahatan dapat dikawal. Dan ibadat puasa kita dapat diterima Allah Ta'ala. So bila kita dapat kawal keseluruhan tu dalam bulan Ramadan ni, maka puasa tu baru dapat mabrur. Kalau tidak, puasa tu lagu tu lah. Lagu adalah ni lah. Puasa ni banyak ketidur, tak tahu nak buat apa, tak larat, tak susah lagi kan. Boleh makan lagi malam. Kalau orang susah macam mana? Langsung makan tak boleh. Tengok ni musim Covid ni, tengok macam mana orang. Tengok kat India lagi takut tengok. Dia pakai miskin ramai. Tak makan, mati, kebuluh pun ada. Baik, kemudian apa yang Tuhan sebut? Apa Tuhan firman? Pada hari itu, di akhirat esok, lisan-lisan, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Ini di akhirat besok. Kita akan berdepan dengan benda persoalan Tuhan. Semua apa yang Allah bagi, segala nikmat dia itu, yang kita guna hari ini, lidah dah tak boleh cakap dah. Pasal lidah ni kalau cakap, dia tipu Tuhan lagi. Itu kalau lidah boleh cakap, maka tak boleh cakap dah. Jadi hari besok, kalau dalam kubur tu dia katakan bahawasanya yang cakap lidah tak boleh, hal yang boleh. Tapi di akhirat, semua jadi saksi. Lidah tu akan cakap kat Tuhan, Tuhanku, ni bosku ni, bosku ni, dia dulu kau mengumpat, dia rumpat keluar pagi-pagi ya, dia start cari member, pagi-pagi lepas subuh mega tu,
Keluar rumah pukul 7 lebih dia start dah cari orang. Start mengumpat lah. Tu lidah dia. Ni lidah akan beritahu kat Tuhan. Tangan-tangan bukan bercakap. Kaki-kaki bukan beritahu ke mana dia pergi. Dia bukan pergi tempat baik. Dia pergi tempat jahat. Dia suka pergi tempat yang ada dinner, yang ada lunch, yang ada gathering dunia ni. Tu. Dia nak jawab besok di akhirat. Masjid ni dia hilang. Kalau tak masjid tempat baik. Kalau paling tidak pun dia jadi pendakwah. Jadi juru dakwah. Pergi mendakwah. Ajak manusia kepada kebaikan. Kaki tu beritahu esok. Ya Tuhanku, inilah kaki yang mengajak manusia kepadamu. Inilah tangan dia, inilah mulut dia yang bercakap. Inilah mata yang melihat orang-orang susah, orang-orang yang kufur, tapi dia ajak manusia yang kufur balik kepadamu. Bayangkan bila mata cerita kat Tuhan, kita ni buat kerja baik, ya Allah. Tapi yang kita takut bila na'udzubillah lah, bila mata telinga kita bercakap kat Tuhan, kita buat maksiat sepanjang hidup kita. Itu yang paling kita takut sekali. Sebab yang ni jadi saksi kita di akhirat besok. Tujuan malam ni kita mengaji bukan apa. Ni kira sebenarnya ni kaedah ni ilmu tasawuf. Tapi saya tak masuk lagi. Tapi saya dah mendahului lagi lah. Kita tak baca lagi dia punya mabadi dia. Tapi nak cerita tentang puasa sebenarnya. Bila cerita puasa kena masuk benda-benda macam ni. Benda-benda tasawuf. Pasal dia kena tasawuf masuk. Tidak puasa kita hancur. Dia jadi puasa adatnya. Puasa zahir macam tu je. Bukan lagi puasa syariat lah. Puasa syarak tu bukan lagi. Maka macam mana nak kawal balik? Saya ulang balik. Maka iman sajalah yang dapat mengawal. Maka hari ni, malam ni, kita buat keputusan suka tak suka. Kita kena tanya dulu diri kita. Aku beriman atau tidak? Jangan tanya ke orang lain. Orang lain tak tahu. Kita saja yang tahu kita beriman atau tak beriman. Sama ada kita nak mengaku, kita kata, bila aku ni beriman. Itu pulang lah. Itu kamu punya hal lah. Saya cuma bagi saranan saja. Kita kena start bertanya diri kita. Supaya kita nak keluar ni. Nak keluar daripada keadaan zulmah ilan nur. Daripada kegelapan zulmat nak keluar kepada cahaya. Kepada hidayah Allah. Supaya Allah campakkan hidayah kepada kita tu. Kan senang Tuhan bagi hidayah. Kalau kita tak bersedia untuk mencari hidayah. Kena cari hidayah ni. Kena berusaha nak mengaji, nak jadi baik. Sebab tu maka kita perlu pendakwah. Pendakwah juga main peranan. Mungkin kita tak sedar. Dia datang, dia terbiah kita. Cerita lebih kurang sikit, bang. Nak sembang sikit boleh tak, bang? Kenapa? Inilah pasal kita kehidupan kita ni kan. Jadi cerita sembang. Mungkin dia seronok. Dik, baguslah kau punya ayat ni, cerita kau ni baguslah. Kau belajar kat mana ni? Tak ada bang, kami ni. Saya sebenarnya, kita ni nak ikut Nabi bang. Jadi nak cari pahala bang. Sebab takut nanti Allah tanya di akhirat besok macam mana nak jawab ni. Bagus tu kau punya kerja. Ni mungkin bila start gitu kita dah can lah. Mana 80% dah dapat ada orang ni. Nak terbiah dia balik. Sikit-sikit ajak dia. Ambil nama kontak dia nanti. Ada masa pergi rumah dia ke. Itu cara kita layan. Kita nak dakwah ke orang. Sebab kita nak masuk dalam golongan yang ta'muru nabil ma'ruf. Bukan senang lah. Kena ada ilmu. Kena ngaji sikit-sikit. Jadilah. Yang ni pun dah boleh faham ni insyaAllah. So kita buat pelan-pelan yang ni. Okey. Dekat ni kita sambung lagi. Wallahu'alam. Baik, Alhamdulillah. So kita ke slide yang terakhir malam ni. Ini pun dah 11.51 dah ni. Jadi banyaklah. Mungkin seperti saya sebut tadi. Kalau ikut satu slide tu, satu kuliah je kita buat. Tapi tak apalah. Banyak slide pun bagus juga. Mungkin boleh baca kan. Sebab itulah kelebihan kita mengaji macam ni. Kita dapat dua. Satu voicemail. Satu kita boleh tengok dalam slide tu. Sambil-sambil kita baca. Kita boleh ada guideline. Mana kalau apa yang saya cakap ni mungkin tak apa jelas. Mungkin kamu boleh rujuk balik dalam slide tu. Ada tulisan-tulisan yang boleh membantu untuk memahami lebih lagi jelas. Jadi macam tu. Okey, baik. So jadi untuk yang slide yang last ni, mana ni? Satu persoalan. Apakah matlamat puasa Ramadan? Apa matlamat puasa Ramadan? Sebagai kalau yang jawapannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Satu abudiah kita kepada, satu pengabdian diri kita kepada Allah. Supaya Allah terima amal kita. Pasal puasa ni salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan ketika sampai bulan Ramadan. Mana setahun 30 hari Allah uji kita. Kalau Allah uji kita 11 bulan, bayangkan.
Tapi sebab Allah tak buat macam tu. Allah bagi sebulan je. Daripada 11 bulan, 12 bulan, sebulan untuk diuji. Tu kita sabar je lah. Sebulan je. Ni dah berapa hari dah. Sedar tak sedar dah 15 hari. Besok 16. Dah start baca witir dah. Dah start solat witir kan. Witir dah ada ni apa, dah baca kunut dah. Kalau ahli sunnah baca kunut lah. Kalau yang geng-geng lain tu, geng-geng kaum mudah tu dia tak baca kunut. Kunut tu pada mereka tu bid'ah, tak boleh baca. Kita baca kunut. Tu. Tapi kalau mazhab Hanbali tak baca juga. Mazhab Imam Malik pun rasa tak baca. Kunut ni Imam Syafi'i. Tak apalah, kita apa yang kita pegang, kita buat. Kita sudah berkira ke pok-pok lain tu lantak lah ke mereka tu. Baik. Jadi, matlamat tu mencari mardatillah. Nak cari redha Allah. Tu hakikat kemuncak puasa Ramadan ni. Bila nak cari redha Allah, apa kita nak buat? Kena bawa iman tadi dalam puasa tu. Sebab kalau kita puasa lara macam tu je, macam puasa adat ni, puasa adat bukan puasa syarak, tak makan tak minum je. Kan? Lalai huru-hara juga. Ngilai, gelak, suka, seronok apa semua kan? Kita tak buat 3 benda je. Kita tak makan, kita tak minum, dan kita tak setubuh siang hari bagi yang berkahwin. Tu saja tak buat. Lain semua kita buat. Hancur habis puasa tu. Tak dapat lagi, maknanya hakikat puasa yang sepatut kita berpuasa menahan diri tadi tu. Bukan menahan diri zahir je. Menahan diri daripada rohani juga. Daripada segala maksiat yang batin. Segala syirik dengan Allah. Semua nak kena menahan, nak kena puasa semua tu. Maksudnya jangan melakukan benda syirik. Jangan melakukan benda maksiat batin pun. Jadi sesiapa yang puasanya diterima Allah dan sudah tamat tempoh ujian puasa Ramadan, maka dia seolah-olah lahir semula ke dunia seperti kain yang putih. Seputih bayi yang baru lahir. Maknanya orang yang berpuasa, yang mendapat puasa mabrur tu, yang Allah terima tu, habis yang Ramadan tu, maka dia tu seperti kain. Maknanya dia cuci bersih. Itulah kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan ni. Sebab untuk apa Ramadan ni? Sebagai satu tarbiyah. Tarbiyah kita, latihan membentuk diri melawan hasutan hawa dan nafsu yang jahat. Agar kita kekal dan sentiasa berada di dalam tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tarbiyah. Sabar ni makan, jangan sabar sekejap. Tunggulah kejap. Ajar anak-anak dari kecil kita ajar dah. Kena budak jenuh, mak duk layan. Kejap-kejap dia tengok nak minum. Tengok-tengok nak minum. Itu budak. Jadi orang yang mencapai darjat puasa yang sebenar, maka bila lepas puasa Ramadan saja, maka dia dah jadi seperti bayi. Mana Allah cuci segala dosa-dosa dia. Ni kita habis puasa, dosa bertimbun. Gelumang dengan maksiat habis puasa. Bukan diampunkan tu, bukan macam kain putih. Macam orang pergi haji. Balik haji sepatutnya dia kain putih. Tapi dia balik haji buat dosa banyak. Dah maksiat tak buang, kufur tak buang, dia simpan. Dia simpan dalam kain lagi. Patut lontar buang dah benda tu. Maka bagi orang yang macam ni, maka berhaklah ke atasnya untuk menyambut Aidilfitri. Orang yang menang ni, maknanya apa Aidilfitri? Kembali kepada fitrah. Maknanya dia dah jadi macam bayi. Maknanya Allah hapus dah dosa-dosa dia, Masya Allah. Dia yang layak sambut Aidilfitri kerana merayakan kemenangannya melawan hawa nafsu dan syahwatnya selama 1 bulan. Sebulan Tuhan bagi kat kita untuk kita canai balik. Kita tarbiyah diri kita sebab sebulan tu dia punya kekuatan dia, strength, the power of Ramadan. Dia boleh keep kita tu, boleh simpan energi tu, kekuatan tu untuk mengharungi lagi 11 bulan di hadapan tu. Nak harung 11 bulan bagi menempuh lagi berbagai-bagai warna-warni yang kehidupan yang kita akan tempuh. Allah akan sedia dah ujian untuk kita tu. So bekalan daripada Ramadan yang sebulan ni. Sebulan Ramadan ni Allah bekalkan kekuatan untuk kita sambung lagi. Bagi orang yang menang. Bagi yang kalah, dia macam biasa je. Balik esok dah boleh makan, perangai macam tu, semua macam tu. Habit dia, semua, everything. Back to the normal. Bukan lagi new normal dah. Ni kita kira macam new normal lah ni. Bila orang yang mencapai darjat puasa yang sebenar yang mabrur, dia dah duduk dalam new normal. Habisnya dia rasa dia dah lain dah. Kemarin dia suka raplah, suka melilo merata dengan member lepak.
Habisnya Ramadan kali ni, dia tengok kawan-kawan benda meluat sangat dah. Hak jenis buah tu. Dulu dia sebahagian daripada komuniti tu dah tak minat dah. Nampak tak itu? Sebab tu puasa ni hebat. Tapi kita mungkin tak rasa puasa yang macam ini. Sebab kita tak praktik yang puasa sebenarnya. Kita duk buat macam kita. Puasa, start beli baju beraya. Yang nak raya baju. Padahal orang tu penting dulu. Dia duk sibuk dengan baju raya, kuih raya. Kan? Kalau kampung dulu, malam 10 malam terakhir tu duk sibuk buat kuih. Bakar meracun. Kalau dekat Kuala Kangsar ni, meriam talang tu. Pompang tengah-tengah malam tu. Dia tak fikir dah apa yang sepatut dia buat tu. Jadi macam mana kita nak rasa nikmat puasa tu? Sebab tu orang yang beriman dia bila dia puasa tu sampai sahabat menangis bila Ramadan tu tinggal. Sebab dia merasai bagaimana iman tu. Macam orang yang kafir bila dia masuk Islam, dia cukup sayang tu dia sanggup pergi dakwah pada orang lagi. Pasal dia tahu nilai iman tu, nikmat yang dia rasa. Kita tak nak rasa benda tu kita buat tak kisah. Kamu dah Islam dah, kecil lagi aku Islam dah. Pak aku nama Ahmad. Aku nama Wahid bin Ahmad. Islam lah, nak apa lagi? Lepas tu buat maksiat, perompok, penyamun semua jadi. Ngaji tinggi, tipu bank. Tengok siapa duk tipu bank tu. Siapa dia? Di atas tu. Sekarang ni boleh tengok macam. Politik tak politik boleh tengok. Perang tak habis lagi. Dah tak sempat lagi dah uni tak percaya pula. Kita politik. Melayu semua tu. Sebab kerakusan nafsu tu. Nak jadi orang menteri, semua nak jadi. Berebut-rebut. Tu dia. Itulah dia dunia. Ad-dunia fil ghurur. Dunia tu tipu daya belaka. Kan? Cerita ke orang je kita dok. Tapi sebenarnya hakikatnya, realitasnya, kita adalah orang-orang pecinta dunia. So jadi, dari situ, Ramadan adalah bulan membina siasah diri melalui kekuatan iman yang dibawa bersamanya ketika menghalangi ujian Allah SWT. Jadi kesimpulannya mana ni? Kesimpulannya, iman kena ada di tiap-tiap anggota jawarih kita. Supaya kita dapat mengharungi puasa Ramadan yang baki 16-15 hari lagi ni. Mudah-mudahan kita mendapat mabrur dalam puasa ni. Dan insya-Allah nanti bila sampai 10 malam terakhir tu kita mungkin kuliah sedikit mungkin satu malam tu tentang Lailatul Qadar pula. Macam mana keadaan Lailatul Qadar tu bagi kita jelas. Kan? Lailatul Qadar ni pun satu hal juga. Dapat tak dapat. Nanti kita bicarakan nanti dalam kuliah akan datang. Jadi sekadar ni dulu malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan anda sekalian dapat diberi faham, dapat memberi manfaat kuliah pada malam ni tentang Al-Jawarih ni, tentang anggota jawarih, apa dia anggota jawarih, dalam mengawal anggota jawarih sebagai suatu amanah Allah atas kita. So kita jaga benda tu. Maknanya kena well protected. Baik lidah, mata, tangan, kaki, syahwat, kemaluan kita semua kita kena protect benda tu, kena jaga supaya dia tidak melakukan maksiat. Sebab kalau dia buat maksiat, bala dia kita kena. Kita akan diazab, ditanya oleh Tuhan. Tanya confirm, kena tanya. Cuma kita nak melepaskan macam mana? Nak taubat kepada Allah supaya mana kejahatan-kejahatan kita tu Allah lupuskan. Allah padam. Tak kisahlah walaupun dapat bekas padam tu, yang penting padam. Kita tak nak besok di akhirat esok ditayang pada khalayak ramai. Yang trilion-trilion manusia akan tengok kita punya keaiban kita tu. Itulah tujuan kita mengaji malam ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah, taufik hidayah dan sama-sama dapat kita beramal. So sampai sini dulu. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.